Tetapi bila saya rasa kalau Cik Fazrani ni dia tak suka orang perkenalkan diri dia. Dia nak perkenalkan diri dia sendiri. So saya rasa saya jemput Cik Fazrani untuk mulakan. Tapi dalam masa yang sama juga saya nampak kat sini ada 2-3 orang, iaitu ex-Pro2, iaitu Cik Fairuz Rani ataupun kami panggil Apai, iaitu adalah engineer sebelum ni, engineer di paint shop Pro2. Dan itu Mi Ong Kyo, iaitu adalah ex-engineer di body shop, iaitu saya, Cik Azmi, Cik Fazriani ni adalah satu department lah dulu kami ni. Lepas tu juga tadi saya perasan ada juga Hazrin, Saiful Hazrin ataupun dia tu adalah production engineer juga daripada assembly. Sekarang ni di Kacang. Saya rasa sekarang ni di UEM, tak salah saya. So okay, saya mengadu-ngadukanlah kedatangan semua orang untuk join sesi pada pagi ni. So dengan segala hormatnya saya jemput Encik Fazrani untuk mulakan sesi Industrial Talk yang siri yang ketiga untuk pagi ni. Dengan segala hormatnya saya jemput Encik Fazrani ya. Okay, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, assalamualaikum semua, boleh dengar? Boleh dengar semua? Ainul Irfan. Ainul dah muka serius ah. Okay, cool sikit Alright, okay. Mula-mula sekali saya nak bagi tahu ada disclaimer lah, maksudnya sebelum saya perkenalkan diri saya, sebenarnya saya bukannya orang yang terbaik untuk cakap pasal benda ni. Ada banyak lagi pakar-pakar, tapi sekadar yang boleh dikongsi pengalaman untuk, terutama yang untuk adik-adik yang nak melangkah pergi ke depan tu. So cabaran kat depan tu sangat-sangat banyak. So itu saya akan cuba yang terbaik lah untuk benda ni. So maafkan saya kalau ada khilaf, sebab ada kawan-kawan saya pun sama-sama seperjuangan dulu pun bagi support untuk sama-sama join program ni. So yang saya minta yang lain-lain kalau boleh on, dia punya kamera on, kita nak tengok interaktif sikit. Alright, saya akan share screen saya sekarang. Kalau saya cakap tak boleh dengar, bagi tahu Okay, saya akan cakap campur maksudnya campur-campur bahasa lah. Setakat ni penguasaan saya bahasa Malaysia dengan bahasa Malaysia Penang Saya akan jemput dua tu lah So untuk semua orang faham Alright, okay. Saya akan select sikit dengan English sebab bila kita buat beberapa benda pasal A3 report ni, kalau kamu Google buka sekarang, kamu tengok sekarang format A3 report dalam orang kata Google, itu saja ada 400,000 dia punya finding, banyak. So jadi kita nak simplifykan semua benda-benda yang explosion maklumat yang kita hadap hari-hari itu kepada yang streamline, yang relevan dengan apa yang kita nak tengok sekarang. Okay, so sedikit kita main tajuk hari ni. Wan boleh nampak yang tajuk slide semua? Boleh. Okay. Alright, cun Okay, saya perkenalkan diri saya Okay, setakat sekarang ni alhamdulillah dah berusia 43 tahun. Lebih muda daripada kawan-kawan saya yang join tu, sama aja sebenarnya. Alright, 1996-2001 saya daripada UTM sarjana muda kejuruteraan elektrik, pengkhususan kuasa. Kemudian lepas grad, saya rasa dalam lebih kurang dalam 2 minggu lepas grad, sebaik sahaja pada tahun 2001 ketika tragedi kapal terbang terhempas dekat World Trade Center tu, saya dapat kerja time tu 2001 September. Hari yang saya pergi kerja, hari tu yang Amerika kena attack tu sebenarnya. Tu saya nak ingat 2001 September. So daripada 2001 sampai 2003 saya kerja dekat Hong Leong Lucerne Shipyard. Okay, yang ni sebagai koordinator, pengkhususan kami adalah shipbuilding, ship repair. So masa tu semua kapal-kapal tentera, kapal-kapal custom, bot-bot peronda polis, begitu juga dengan ferry-ferry yang ferry Pulau Pinang, semua tu yang tu saya buat dan saya repair So kat situ selama 3 tahun, 2 tahun setengah tu banyak belajar tentang koordinasi antara department. Sebab saya jadi koordinator, so saya tak spesialis dalam mana-mana bidang.
Cuma saya kena pastikan orang mechanical, orang piping, orang painting, orang woodworking, orang repair engine, orang install senjata, semua dia orang dapat bekerja dengan tak ada masalah lah daripada segi dia orang punya tu. So kat situ saya belajar sikit sebanyak tentang benda-benda yang penting untuk siap department. So menjelang pada habis tengah-tengah tahun 2003 sampai 2013, 10 tahun, cun 10 tahun, saya kerja di Prodor Manufacturing Sdn Bhd. So kawan-kawan saya yang lain-lain termasuk yang Cik Wan yang ada dalam grup ni, so kebanyakan kami datang daripada Prodor Manufacturing Automotive. So sekarang masing-masing dah ada career yang lain, membawa diri untuk kerja cita-cita masing-masing, tapi masih lagi kekal berhubung lah. So dekat Prodor Manufacturing Sdn Bhd, kami di department body shop. Untuk pengetahuan kamu semua, body shop ni dia satu department yang pengkhususan dia untuk sambung, assemble body parts besi. Maksudnya tak cat, tak install apa lagi, besi itu saja, struktur kerangka besi, itulah kami buat melalui kaedah yang paling 90% kaedah welding. Dia detail dia ada, tapi itulah kami punya kerja selama 10 tahun saya. Kemudian selepas itu, selepas 10 tahun saya pergi ke PFJB. PFJB pun otomotif. PFJB ni dia adalah supplier kepada Perodua dan juga supplier kepada Honda, supplier kepada Proton dan juga Mazda. So kat sini saya dapat belajar daripada segi kacamata apa yang Perodua nak, kualiti yang jenis mana yang dia orang nak, tahap kualiti apa yang dia orang nak untuk kami sebagai supplier hantar kat dia orang. So yang ni lebih kurang dalam 7 tahun. So awal 2020 alhamdulillah saya tukar bidang, pergi ke oil and gas. So sekarang saya berkhidmat di Petronas Lubricants Sdn Bhd. Kalau kamu nak tahu, kamu pergi kedai, kamu tengok yang urania, Syntium dan juga minyak untuk tim Mercedes Petronas yang Mercedes yang 7 tahun berturut-turut juara tu, minyak enjin tu kami yang buat sebenarnya. So kat situ kilang kami ada dekat Malaysia satu, kita ada serata dunia lah, 10 kilang serata dunia kat Brazil, China, India, Itali, kemudian kita ada kat Belgium, kita ada kat South Africa. So semua tu contribute tu, tapi itu adalah oil and gas. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, untuk perbincangan kali ini saya akan saya akan fokus kepada pengalaman pembelajaran yang saya dapat masa di otomotif. Maksudnya daripada tahun 2003 sampai 2020, maksudnya 17 tahun tu. So kebanyakannya fokusnya akan berkaitan dengan production line control, macam mana yang Cik Wan bagi tajuk tu, kawalan kualiti, kawalan kos, dan yang paling penting yang kita nak fokus kali ni adalah problem solving. So kebanyakan daripada teknik-teknik yang kami buat sekarang, dia dipengaruhi heavily lah, apa orang kata sangat-sangat dipengaruhi oleh Toyota Production System. So Toyota Production System ni untuk pengetahuan kawan-kawan, elemen-elemen dia, istilah-istilah dia bukan saja digunakan untuk buat kereta, buat kilang kicap pun boleh. Sebab dia sangat-sangat relevan terutamanya kepada line-line yang jalan production assembly. Saya akan cakap juga daripada segi perspektif saya sebagai saya kerja kat Perodua, dan saya akan cakap juga daripada segi perspektif saya masa saya jadi supplier PXJV. So basically itu adalah latar belakang saya lah yang tak seberapa, cuma daripada perkongsian latar belakang ni saya akan fokus kat pengalaman saya kat otomotif. So setakat ni Wan clear Okay bro, okay. Alright, so masa ke semasa untuk mengelakkan saya tak cakap seorang-seorang, saya akan tanya lah secara random kalau dengar tak dengar alright, okay. Alright, so siapa yang kat sini, adik-adik yang dah pernah kerja, ada buat attachment tak kat kilang? Ada yang pernah tak Wan, mereka ni yang kerja, ada pengalaman kerja kat kilang, tak kisah jadi apa pun? Untuk pengetahuan, mostly student yang ada di sini ni rasanya dalam 60 to 80% yang pernah ada pengalaman kerja lah. Ada yang kerja di Inocom, ada yang kerja di vendor. So mostly yang pernah bekerja lah dari sini. Semua silap-silap 90% kot yang pernah bekerja di sini. Cantik. So saya rasa lagi cantik lah kita sembang, lagi senang saya bagi contoh-contoh yang live So bila kita kata balik kepada perbincangan kita, terima kasih Cik Wan lah, terima kasih tu.
apa yang ada sebenarnya kat production line. So kalau kamu kata kamu dah kerja, kamu dah ada pengalaman, sekurang-kurangnya dalam sebulan 2 bulan kalau kerja kat production line, benda-benda asas ni semua kamu dah boleh nampak. Satu, macam mana kita kawal dekat production line. Daripada zaman dulu orang buat kilang, antara kilang Mespro yang pertama di dunia, orang buat adalah Ford. Tu pun dia belajar daripada kaedah-kaedah daripada Toyota sebenarnya. Dia keluarkan model dia buat Mespro. Sejak daripada zaman tu sehingga sekarang, ada macam-macam kaedah selaras dengan perkembangan ekonomi untuk bantu kita uruskan line. So kalau kamu lalu dekat line tu, saya rasa kamu pernah tengok, tak kira kamu jadi tukang jaga production line ke, tukang hantar barang kat production line ke, maintenance kat production line ke, siapa-siapa, benda ni semua kamu boleh nampak. So kat line, kita nak kawal, kita ada safety sensor, yang tu confirm kena ada. Untuk pengetahuan kamu, kalau tak ada benda ni, banyak aksiden-aksiden yang terjadi. Selagi aksiden tu jadi, dia akan, kalau sekarang, kalau kita nak kaitkan safety sensor ni, kenapa saya tak mula-mula? Sebab kalau ikut keadaan undang-undang sekarang, kalau kita ada aksiden yang melibatkan kematian, saya pernah ada 2-3 pengalaman untuk handle benda ni, memang kilang kena tutup sekurang-kurangnya 3-4 hari dan mengakibatkan kerugian yang besar, terutamanya kalau kita sebagai supplier. Sebab selagi pihak berkuasa tidak puas hati tentang siasatan kita pasal safety, kenapa benda tu jadi, selama tu lah line tu tak dibenarkan jalan. So dia dah banyak kes orang sakit, orang kepala terrentak, kepala tersepit, dan saya rasa kamu pernah dengar kilang-kilang yang besar pun ada isu dia sampaikan manpower tu lumat, kena dengan stamping machine, jari hancur, tangan putus, semua tu ada. So safety sensor ni contoh kawalan dekat production line. Maksudnya kalau orang langgar, kalau orang tak ikut safety SOP, dia akan stop. Itu dia safety sensor. Okey, pada masa yang sama, kalau kita tengok ke atas selalunya, kita akan tengok live production line display. Kat situ ada output, target berapa banyak. Kat situ ada total output sehingga pukul 10 ni dapat berapa. Kita ada changeover lah apa semua tu. So kita sekali imbas kita lalu, kita dah boleh tengok. Kita tengok jam, kita tahu. Oh, sepatutnya kalau ikut plan ni, pukul 10 dah dapat 20 biji. Tapi kenapa baru dapat 10 biji? Terus kita tahu ada benda tak kena. Dan kita kena pergi tengok dekat line. And then untuk bagi canggih lagi sekarang, saya tengok ada yang jenis buka dekat laptop je, dah ada semua line by line. Dia kata ada 10 line dekat dia punya production line. Line A sampai line 10. Line 1 berapa dia punya operasi, line 2 operasi berapa, percentage semua ada. Dia boleh hantar live report pula kat handphone sekarang. Kalau zaman-zaman yang menggunakan IR 4.0 sensor semua tu, lepas tu dia ada sistem pokai-okey, dia ada sistem andon. Ini sebahagian sahaja daripada contoh-contoh benda yang kita guna untuk kawal. Maksudnya kita tak boleh duduk kat situ, kita kata berjalanlah production, janji dapat target, pukul 5 aku nak 100. Itu zaman dulu boleh, sekarang tak boleh. So semua benda-benda yang kita nampak yang saya tengok presentation ni, dia akan membantu kita untuk production line untuk capai target. Sistem yang baik, sama ada dia auto ataupun manual, adalah praktikal. Dia akan trigger tindakan selanjutnya jika ada masalah. Dia tak tunggu lama. Dulu punya perangai, kita kata kita ada target satu hari 100. And then saya buatlah kerja saya sebagai manager contohnya. Tapi bila dah esoknya baru saya tanya kat kawan saya, anak buah saya kan, semalam dapat berapa target? Dapat 30. Kenapa? Manalah pergi lagi 70? Kita baru nak tanya tu esok, dah terlambat. So dia kata, sebenarnya bos, mesin ni rosak, kita tunggu spare part, tak dapat-dapat. So selagi tak dapat spare part, kita tak jalan. Itu semua attitude yang tak betul yang saya akan bincangkan kemudian. So ini adalah membantu. Pada masa yang sama, yang ni kebanyakan kilang-kilang Toyota khususnya, dan disebabkan benda ni sangat baik, saya rasa seluruh kilang-kilang di dunia tak kira dia buat apa dah mula buat benda ni. Ini adalah contoh kawalan dekat production line. Maksudnya maklumat-maklumat yang sangat penting pada production line tu dipaparkan di sini. Ada sebab dipaparkan dengan menggunakan kaedah manual. Kalau kamu tengok kat sini, meeting berdiri, bukan meeting duduk makan karipat minum teh. Meeting berdiri, dibuat dalam tempoh masa yang spesifik. Contohnya 20 minit pagi dan petang 20 minit. 30 minit pagi, 20 minit siang dan malam.
shift malam dan shift siang dia orang akan buat benda ni. Dekat berhampiran dengan kawasan kerja. Kalau kamu tengok dalam gambar-gambar yang saya kongsi ni, semuanya adalah kat kawasan kerja, bergantung pada industri. So kamu tengok, ada yang pakai helmet, ada yang tak pakai helmet, ada yang pakai PPE, ada yang tu. So standing meeting ni yang saya harap kamu notice, dia betul-betul tepi line kepada production line. So contohnya masa kami kerja dekat Pro2 dulu dan juga dekat PXJB dulu, apa yang kedang benda-benda ni ada di setiap tepi line. So kalau saya sebagai manajemen, saya lalu gambar kat situ, saya akan tengok dan saya akan tanya staff, kenapa semalam? Saya akan tanya. So lagi senang saya tanya, saya tak payah tunggu ataupun saya tak payah cari maklumat tu. So sebarang keraguan, sebarang soalan saya nak tanya dah memang ada dekat line tu. So saya hanya perlu tengok dan saya perlu tanya, ataupun saya tengok dan saya pergi sahkan benda tu okey ke tak okey. Alright, setakat ni clear lah? Well? Clear. Alright, kira je. Saya proceed je. Kalau saya pergi terlalu cepat, tolong beritahu Alright, okey. Mari kita cakap daripada segi orang yang kerja kat production line. So orang yang kerja kat production line tu selalunya basically ada 5 benda yang keluar otak dia orang. Budak line yang kerja line, staff, manager dia ke, engineer dia ke, operator dia ke, dia ada 5 benda je dia fikir selalu. First, kita tengok yang dalam kepala dia ni dulu dia ada target produk. So dia dah tahu hari ni plan dia nak keluarkan berapa banyak. Semua production assembly line macam tu. Dia tak pernah kata macam jalanlah hari ni tengoklah berapa korang boleh dapat. Dapat lah. Tak ada So production dia akan rancang. Production planning akan bagi plan. Hari ni nak jalan 100. Pagi nak kena jalan 50. Petang nak kena jalan 50. Production tu memang dirancang. Yang kedua, dia mesti siapkan bilangan yang nak dirancang tadi tu dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tak boleh shift A nak buat 100, siap dalam 10 jam. Shift B nak siap 100, dia ambil masa 3 hari sebab dia ada relax main futsal dulu, tak boleh. So yang tu satu lagi benda yang fix. And then bila dia orang dah buat, produk tu mesti mematuhi standard quality. Tak guna kita buat tapi tak dapat dia punya quality. Nanti semua tu buang. Membawa saya kepada yang seterusnya, reject. Dalam otak masa kita buat kerja, budak production tu, orang production ni, dia mesti meminimalkan ataupun dalam bahasa yang unggulnya, zero reject Dia tidak boleh ada reject. Sebab reject tu dia kira pembaziran. Dan last sekali, dia kena guna pakai tanpa pembaziran. Sumber orang panggil resources. Dia ada 4M kat situ, man, machine, material dengan method. Man tu kena pakai manpower yang betul. Kalau kerja tu buat 2 orang, janganlah pakai 4 orang. Nanti 2 orang lagi bersembang, 2 orang je buat kerja. Machine, adakah dia boleh pakai 24 jam ataupun dia kena ada rest, semua tu kena tengok. Material tu cukup ke tak cukup kena tengok. Method, kaedah tu betul tak betul pun ikut SOP ke kita kena tengok. Kadang-kadang semua dah okey tapi kaedah buat suka hati. Mai Ahmad dia buat kaedah A, Mai Abu dia buat kaedah B, Mai ni buat kaedah C. So kalau dia buat macam tu, dia akan kacau habis yang lain-lain. Target produk, rangka masa, quality, reject semua akan kacau. So bila kita, ini adalah mindset yang production selalu hari-hari bangun pagi, masuk kerja, ini yang dia orang pegang. Tapi secara hakikatnya orang kata dunia tak begitu indah lah. So kalau tengok dekat tepi tu, saya tengok yang tanda seru tu, itu adalah masalah-masalah antara masalah, dia ada banyak masalah. Masalah-masalah yang selalu jadi. Potensi-potensi masalah yang kerap jadi. Contoh untuk target. Jadi masalah dia kita tak dapat target lah. So bila kita tak dapat target, bos akan tanya kenapa tak dapat target. Mesti tanya punya. So kalau bos tu tak tanya kenapa tak dapat target tu, something wrong lah dengan bos tu. Kemudian material tak cukup, manpower skill rendah, dia baru teragak-agak nak buat, orang lain buat dalam masa 10 minit boleh buat 2, dia dalam 10 minit baru boleh buat 2, so dia akan kacau tak dapat target tu. Rangka masa, dalam tempoh rangka masa pula masalah yang selalu jadi, dia ada downtime. Masa menunggu material lama, patutnya material ni dah ada tapi material tu tak cukup, tunggu melangut kat tepi line tu. And then antara benda yang famous adalah mesin rosak, waktu repair terlalu lama, spare part tak ada, orang yang faham pasal sistem tak ada. So itu menyebabkan tak dapat target ataupun rangka masa tu terganggu. Kemudian yang kualiti, contoh
satu paling penting sekali, produk tu tak berfungsi lah. Dia buat kalkulator tapi dia tekan lepas kalkulator buat, kalkulator tak boleh bagi jawapan. So buat apa yang dia buat? So produk tu tak berfungsi. Tapi kalau yang standard-standard yang produk, standard otomotif, kita berpegang teguh kepada dia punya dimensi dan kualiti produk. So dimensi produk tu luar spesifikasi. Contohnya kalau saya kena buat satu batang besi yang 100 mm, ada plus minus 5 mm. Tapi yang dapat tu 120. Yang dapat tu 85. Tu tak dapat, itu tak boleh pakai. So dia akan reject. Reject banyak, reject terlalu tinggi, reject tu berulang-ulang jadi lagi. Hari-hari jadi reject yang sama. Dia guna pakai material tu sampai habis. Last sekali bila dia nak buat produk yang kat atas tu, dia tak cukup barang. Sebab barang yang dia reject tu terlalu banyak. So yang ni, masalah-masalah. Masalah ni, ikut pengalaman saya yang tak seberapa ni, saya rasa pergi kilang mana pun, janji kau jalan production line, inilah masalah-masalah yang selalu menghantui staff-staff yang berkaitan dengan production line, yang jalan line lah. Okay setakat ni clear Clear. Alright, okay, nanti habis daripada satu masa ke masa saya akan tanya, nak tengok kan cakap seorang online putus ke apa kan. Alright, okay ini adalah dia punya tu yang ni saya nak bawa pemikiran kamu semua Okay, kawan-kawan adik-adik yang saya hormati kerja kat mana kita ada, dia adalah berkaitan dengan attitude, mindset yang betul. Kalau mindset kita terhadap kerja tu betul, InsyaAllah lah saya rasa 90%, 95% masalah seberat mana pun akan boleh settle. Yang penting mindset. So kamu kena pastikan kalau Cik Wan kata okay A3 line ni, A3 reporting ni adalah tool. Mindset kamu kena tahu kenapa yang kita nak guna A3. Kenapa dalam banyak-banyak benda kenapa kita kena report pakai A3. Kita jangan jawab nak buat macam mana bos, ada apa nama Jepun ni suruh pakai format ni, kita pakai je lah. Jawapan tu kamu jangan bagi masa kamu kerja nanti. Nak buat macam mana daripada dulu dia orang buat, kita buat je lah kan. Daripada dulu orang buat, jangan jadi dalam kalangan orang-orang yang macam tu So itu adalah mindset yang salah. Jadi saya akan bawa mindset lah. So kita tengok tadi yang atas ni, yang masalah-masalah yang keliling kepala dia ni, cuba kita tengok ada apa dengan masalah ni So saya nak cakap pasal masalah kepada masalah tu. Kaedah yang paling penting dalam Jepun, dalam pembelajaran kami adalah Gemba Genshi Gibutsu. Kalau siapa yang tak tahu, Gemba tu maksudnya kawasan kerja, workflow. Kita pergi kat kawasan kerja. Kita bukan tengok, kita kata tak apa bos, buat apa nak pergi kilang saya ni ada CCTV ni semua boleh nampak, masukkan jamban tu boleh nampak. Buat apa nak pergi lain lagi? Salah sebenarnya. Konsep Gemba ni sangat-sangat penting. Company-company yang besar, company-company yang power, contohnya yang otomotif, dia nak selesaikan masalah, dia nak cari peluang penambahbaikan, manager dia orang, kadang-kadang dia punya executive director, kebanyakannya ada dekat tempat kerja line, kat bawah, tempat orang pasang barang. Dia bukan ada kat office mata-mata, duduk, kena aircon, tak. Memang tak. So kaedah dia kena pergi. Kalau orang cakap ada masalah kat sini, pergi tengok dekat masalah tu. Walaupun kita pergi tengok, kita cuba fahamkan. Okay. And then mindset untuk pengetahuan kamu Toyota konsep dia tidak sembunyikan masalah. Sekecil besar pun, sekecil mana masalah pun, tambah lagi kalau yang besar, masalah besar lah. Dia tak sembunyikan masalah, dia tak counting. Benda ni, saya cakap awal-awal kat kawan-kawan semua adik-adik benda yang sangat susah untuk dibuat, terutamanya dalam culture budaya kerja kita kat Malaysia. So kebanyakan dia counting, dia kata tak apa, kita settle kita je, bos tak payah tahu benda ni. Aku malas bos tahu bising nanti kena meletir. Kita settle lah, kita cover lah benda ni. So item-item tu sebenarnya adalah penyakit berpotensi menjadi kanser yang untuk cacatkan kawasan ataupun budaya kerja kat satu company tu. Sebab apa yang Toyota nampak adalah masalah ni adalah peluang untuk kita jadi bertambah baik. Dalam bahasa orang putih kata opportunity for improvement. Jadi sampai tahap kawan-kawan production line yang Toyota reka, kalau ada masalah serta merta dia akan stop. Dia akan stop terus. Ada konsep-konsep dia, yang tu perbincangan yang lain. Sama ada dia sensor tu stop dia
ataupun kalau kamu yang jalan line tu, kita sendiri, operator sendiri ada kuasa untuk tarik line tu untuk stop. Sampai begitu sekali kepercayaan yang diberikan oleh Toyota kepada staff dia orang. Sebab dia orang tahu orang yang paling penting sebenarnya untuk kualiti adalah orang yang kerja dekat line tu. Kadang-kadang dia takut kalau aku stop line ni jenuh lah kan. So kalau operator jumpa saja apa abnormality, dia cakap yang ni sepatutnya barang ni kalau merah, tapi kenapa barang ni jadi kali hijau, ataupun kenapa barang ni jadi merah, dia jadi merah jambu, ataupun dia patutnya dia jadi merah menyala, kenapa dia jadi merah tapi luntur. Item-item ni ada saja sebarang orang kata apa nama discrepancy ataupun abnormality, dia sendiri boleh stop line tu. Bayangkan itu adalah kuasa yang Toyota bagi dekat staff-staff dia. Okay, yang paling penting saya nak bawa kat sini, masalah ni sebenarnya dia bukan sekadar untuk diselesaikan sebab ini adalah satu contoh lagi masalah-masalah yang selalu jadi kat kita. Satu, kalau kita ada masalah, kita kena, of course lah, kita kena selesaikan masalah tu supaya line tu berjalan seperti biasa. Yang kedua, kita kena fikir kawan-kawan, bagaimana untuk tidak ulang masalah yang sama pada masa depan. Macam saya cakap tadi yang kat atas ni, kadang-kadang dia dah terbiasa dengan reject itu, hari-hari dia dah reject. 70%, 50% barang yang dia pakai reject. Bagi dia benda tu biasa bos. Benda ni reject pada dulu lagi reject. So masalah tu tetap berulang, tak settle. Dia hanya boleh jalan line tapi jadi lagi. Jalan line, jadi lagi. Maksudnya tindakan dia tak betul lah. Dan yang paling penting untuk permasalahan ni, apa yang kita boleh belajar daripada masalah tersebut. Okey, kat mana yang saya cakap yang kira company-company macam Toyota ni power diorang ada kaedah yang khas untuk rekod semua masalah tu. Antara kaedah yang mereka pakai tu lah entry report yang saya akan sembang nantilah. Okay Jadi apa yang masalah tu, diorang akan bawa kepada, contohnya diorang buat, contoh kita cakap kedua kita buat kancil and then kita nak pergi kepada kancil lampu petak kepada lampu bulat Jadi masa dia nak buat lampu petak ke lampu bulat, masa dia buat line design untuk lampu bulat tu, segala masalah yang jadi dekat lampu petak ni, dia tak boleh jadi dah dekat lampu bulat. So pada masa yang semasa, sepanjang dia orang berkembangkan dia orang punya design line tu, benda tu akan jadi lagi bagus sebab masalah lama tak berulang. Itu yang sangat penting saya nak tekankan kat sini apa yang kita boleh pelajari daripada masalah tersebut. So secara summary masuk dalam otak, masa kita kerja, jangan sembunyikan masalah, kemudian pergi gambar, tengok dekat line kemudian jangan biar masalah tu berulang kalau boleh. Dan kalau yang paling penting adalah belajar daripada masalah. Ini adalah mindset. Sebelum saya nak suruh kamu semua pakai ataupun guna, kalau kamu Google how to prepare entry report, saya rasa berkajang-kajang berkoyang-koyang video dalam YouTube tu ada. Tapi sebenarnya kalau kita mindset kita tak betul, saya bagilah tool apa ajar tapi dia tak akan jadi efektif. So saya nak bawa kamu untuk tengok kenapa kita kena pakai benda tu semua Okey, saya nak bagi beberapa soalan menarik petikan daripada interview saya baru-baru ni. Okey, soalan-soalan ni adalah soalan-soalan yang nakal ataupun soalan-soalan yang orang kata selalu budak tanya ataupun dia tak semestinya budak, kadang-kadang manager pun tanya soalan-soalan macam ni. Contoh dia kata, bos, sekarang kan semua input, rekod hantar terus kat saya punya phone ke? Phone je, saya buka phone saya nampak semua. CCTV pun nampak semua. Perlu lagi ke saya luang masa kat gambar? Yang ni Abdul Sajak tanya lah, engineer line kat situ. Perlu gambar ke? Sebab dia kata sekarang kan bos dah zaman IR 4.0. Buka je semua nampak. Perlu ke nak gambar? Itu mindset yang salah yang pertama. Yang kedua, ni Maya Karen kata, manager line kata, tak apa, ada masalah. Biar maintainer yang repair. Sementara maintainer repair kita tunggu sampai dia siap, dia bagi tahu kita jalan lah. Sebab bagi dia rasa sentiasa ada orang lain yang tolong selesaikan masalah dia. Dia terlepak. Nanti dia pesan kat Mamat tu. Dan maintenance kalau dah habis repair, tolong beritahu sementara tu kita relax dulu. Dia ada AC masa tu. Ataupun yang Mamat ni yang operator line ni cakap, bos masalah ni daripada kami jalan dulu 3 tahun lepas sampai sekarang ni, inilah masalah. Dah lali kami. Dah cakap pun tak jalan, hari-hari reject banyak, bos lalu tepi pun tak nampak. Jadi kami pasrah je lah, kami jalan lah, janji ada gaji. Itu adalah
3 benda yang contoh mindset yang sangat bahaya. So kalau kamu kerja nanti, mungkin kamu akan jumpa dengan orang macam ni ya. Orang-orang macam ni tak kisah kelang mana pun dia ada. Sama ada kelang tu bagus ke, kelang tu teruk ke, kelang tu bertaraf dunia ke, akan ada orang-orang macam ni. So macam mana cara kita nak betulkan mindset orang-orang macam ni bermula daripada diri kita lah. Alright, yang ni menarik ya. So yang ni kalau siapa pernah tengok apa nama cerita ni, Cik Wan ni tahulah kan, Jack Sparrow ni kan. So kata-kata hikmah pada dia, the problem, actually it is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Masalah kita ataupun mindset kita kepada masalah tu yang mengakibatkan benda tu jadi lagi besar. So ini kalau kamu kena tengok sendiri ya, sebab masalah tu kalau kamu nak pergi cari tempat kerja yang tak ada masalah, selamat berjaya, memang tak jumpa lah. So kita dibayar antara gaji kita tu untuk selesaikan masalah. So kalau attitude kita tak betul terhadap masalah, kita nak elak daripada masalah tu, kita tak mau jawab, kita nak kambus masalah tu, kita tak nak belajar daripada masalah tu, memanglah masalah sebenarnya lah kau lah sebenarnya. Kita diri sendiri lah yang punya masalah lah. Alright? So antara bila masalah tu jadi, apabila masalah tu dibawa kepada orang lain. So contoh saya tanya, ada masalah line stop. Jadi bila masalah tu tak jelas, orang yang report masalah tu dia tak jelas. Dia pergi kat bos dia cakap, bos line stop sebab apa, ada mesin kat belakang tu rosak. So orang yang dengar tu dia tak tahu dah apa yang rosak, mesin apa yang rosak, kenapa dia rosak sampai tahap tak boleh jalan. So dia rosak tu boleh mengakibatkan safety ke, ataupun dia rosak tu dia boleh keluarkan barang-barang lain semua rosak ke, tak jelas. So orang yang cakap tu pun sama, dia cakap bos kita ada masalah, ataupun contoh yang lain untuk kesihatan, saya rasa saya gemuk, saya nak jadi sihat lah. Macam nak jadi sihat? Saya nak kena jadi sihat sikit lah. Apa benda yang sihat ni, apa benda yang sakitnya. So masalah-masalah tu tak jelas. Yang ni masalah-masalah yang selalu jadi ke tempat kita. Kemudian salah input. Dia dengar daripada orang lain, dia tak tengok apa tempat tu. Kemudian informasi dia pun salah. Dia tengok data semalam, bukan tengok data hari ni. Itu data tak betul. Ataupun dia baca graf salah. So graf tu ada, tapi terjemahan dia pada data tu salah. So dia dapat info daripada orang yang salah. So mengakibatkan orang yang nak buat keputusan tu jadi pening kepala. Kemudian ada antara yang lain, dia lompat terus ke keputusan. Contoh, dia kata bos, ada masalah dekat line stop, sensor tak menyala. Dia terus kata, tak apa ni, kau bypass sensor tu, biar jalan dulu lah. Selalunya kalau bypass tu nanti okey. Dia terus kepada penyelesaian tanpa tengok root cause analysis. So yang ni sangat bahaya, terutamanya benda-benda yang melibatkan safety ya. Kemudian mengakibatkan orang yang dengar tu, selalunya manajemen dia keliru. Dia tanpa penyelesaian masalah, so manajemen ni keliru. Dia dengar semua benda ni, dia kata okey, Yan, sekarang ni aku nak support kau ni macam mana? Apa yang kau nak aku buat? Apa yang kau nak aku decide? Aku nak kena bagi kau duit untuk kau repair ke? Barang kau tak ada ke? Barang kau expired ke? Dia tak jelas. Okey, jadi untuk semua masalah-masalah ni, yang ni yang saya nak sampai kepada tajuk utama kita punya, baru nak sampai tajuk A3 reporting skill yang ni. So kenapa ambil masa lebih kurang setengah jam untuk sampai ke A3 reporting skill ni? Sebab saya nak kamu semua dalam otak, dalam kita punya mindset, faham kenapa penting pakai reporting skill ni. Ini adalah sebabnya kenapa penting. So kalau tengok dalam Google, yang ni saya simpulkan berdasarkan orang kata apa, pengalaman saya lah. Kenapa nak kena pakai A3 report? Satu, semestinya lah terbukti. Benda ni semua orang dia terbukti. Dia pakai, dia boleh settle masalah. Jadi kalau benda tu orang buat berjaya, kenapa kita yang tak ada seberapa ni tak nak ikut benda tu? So kalau dia Toyota pakai, Toyota guna, satu dunia pakai, so semestinya benda yang dia pakai tu adalah benda yang baik dan benda yang betul setakat ni. So kalau tengok skeping A3 report atau A3 tu, kalau untuk orang yang tak tahu, size daripada kertas yang biasa tu A3 size tu. So dia gabungan antara PDCA cycle dengan Toyota punya cara. Toyota ni perangai dia satu benda lagi, apa-apa saja dia nak persembahkan, dia mesti nak persembahkan masalah tu secara visual. Dia tak nak data, karangan berjela, dia tak suka. Kalau perlu graf. Kalau perlu step by step comparison, dia buat sebelah-sebelah.
Dia buat before, dia buat after, dia tak terangkan yang ni. So itu adalah gabungan dia. Yang tiga, logik yang jelas. Logik yang jelas, kalau ikut kaedah A3 itu, dia terangkan step by step penyelesaian masalah dari mula sampai habis. Dia tak ada halfway. Kalau kau nak buat A3 report, kau kena settlekan 7 step tu sampai habis. Dia tak ada separuh jalan, dia tak ada bos tanya baru kau jawab kau nak buat apa, bos tak tanya, senyap. Tak ada. So dah buat masalah tu masuk dalam A3, mesti wajib daripada background sampai ke follow up, semua settle. Kemudian bila kita buat dekat A3 report tu, dia tak ada agenda tersembunyi. Semua masalah dikeluarkan dan dikongsi. Okay, ya. Kemudian bila kita tengok A3 report tu, kita nampak dia punya target, kita nampak apa yang kita nak buat, kita nampak dia punya result. Sekali tengok saja semua tu nampak. So benda tu secara manusia ni, harfiahnya ni, otak dia sedang kait dan benda tu akan jadi sangat-sangat jelas. Kemudian macam saya cakap tadi, dipersembahkan dengan visual yang jelas, tiada karangan berjela. So tujuan utama A3 ni, dia nak latih semua orang. Tak kira kau manager ke, engineer ke, maintenance ke, team leader ke, operator ke, siapa-siapa ke, tukang hantar barang ke, dia nak latih kalau ada masalah, ini adalah 7 step untuk kita ikut. Kalau sampai ke step yang paling hujung sekali tu, insya-Allah masalah kita akan settle. Lepas tu bila kita dah buat, kita nak simpan. Kita nak rekod. Lepas ni kita boleh refer balik. Macam saya cakap tadi kalau kita nak buat design baru. Dan juga barang ni boleh dijadikan bahan latihan untuk staff-staff yang baru. Kita beritahu dah, okay, benda ni kalau kau buat salah, kalau salah pasang macam ni, benda jadi dulu. Masalah dia mengakibatkan 100 barang kita reject. Ini A3 dia, ini sebab dia. Sebab rupa-rupanya tengok-tengok budak tu pasang terbalik. Sebab apa pasang terbalik? Sebab bila dia pegang tu dia tak tahu beza kiri mana tu di kiri, yang mana tu kanan. So apa yang kita nak buat, belah kiri kita letak stiker L, belah kanan kita letak stiker R. Bila dia letak kat situ dia dah clear. Masalah tu dah tak terjadi. So dia sentiasa boleh ajar orang yang akan datang kemudian. Alright, setakat ni apa-apa masalah? Ada apa-apa nak tanya tak? Saya nak minum air sekejap. Ada apa-apa nak tanya tak? Wan? Yo. Soalan kan? Tak ada. Soalan? Okay. Kalau ikutkan untuk sesi A3 report untuk sesi hari ni semua student akan gunakan apa yang talk untuk pagi ni, gunakan untuk kita akan diminta untuk buat minta semua pelajar akan buat satu projek berdasarkan A3 report ni. So saya harap semua orang boleh fahamkan betul-betul apa dia punya intipati ataupun main content ataupun kerangka yang sebetulnya untuk A3 report ni, sebab dia contribute kepada 20% kepada kamu punya final mark. So saya harap semua orang boleh betul-betul fokus lah ataupun betul-betul take note, ataupun kalau tak faham ni lah peluang tanya secara direct dengan kita punya penceramah untuk sesi pagi ni lah. At least kamu boleh faham betul-betul apa yang dikehendaki oleh A3 report ni punya konten lah. Okay, itu saja. Ada apa-apa soalan ke? Belum lagi. Kalau ada apa-apa minta take note siap catat siap selepas ni kita sesi ni kita boleh, sebab ni baru nak intro ni, baru nak start ni. Baru nak start ni sebab bagi faham kan. Okay, nanti saya akan bagi masa untuk kita Q&A Alright, saya terus. Okay. Ini adalah contoh sebenarnya kalau kamu tengok, kalau kamu Google dia tidak ada satu orang panggil absolute format yang betul. Format dia here and there. Kalau kamu tengok company itu, kalau kamu tengok consultant A, consultant B, Toyota, Kelang Kicap, so orang-orang lain, ada pun marketing punya orang pun ada yang pakai. Dia tidak ada satu yang boleh dikatakan absolute format yang betul, tapi kerangka dia macam ni lah. Dia mula daripada item, ada 7 item utama kat situ, dan kemudian bergantung pada industri, bergantung pada company, ada elemen-elemen lain yang dia orang letakkan kat situ. So yang paling penting sekali background. Nanti saya cerita dia background tu ada apa. So lepas tu dia ada current condition, keadaan sekarang. Background tu nanti dia akan cerita masalah. Nanti saya akan detailkan lagi. Kita ada current condition. Lepas tu kita kena setting kita punya goal dengan target.
Kemudian kita ada root cause analysis. Yang ni root cause analysis adalah benda yang paling penting. Antara benda yang paling penting. Nanti saya akan beritahu sebab apa. Kalau kamu tengok antara background, current condition, goal, target dengan root cause analysis tu, kalau kamu pasang ada arrow kecil kat situ. Itu adalah flow dia kita selesaikan masalah. Kita tak boleh tiba-tiba buat background, tiba-tiba kena lompat kepada implementation plan. Itu salah. Ataupun dengar cerita sikit background je, terus pergi ke propose countermeasure. Yang tu pun salah. Ada setengah orang terror. Dia kata tak apa, yang ni kalau ikut pengalaman saya yang 300 tahun ni, kalau masalah ni kita buat macam ni je. Tak payah nak buang masa, buang report ni semua. Saya kata target kan dapat pun. Selalu saya buat macam ni je. Itu salah. So, lepas root cause analysis, dia akan pergi ke propose countermeasure. Selepas tu, dia akan pergi ke implementation plan. Selepas tu, dia akan tutup dengan follow up. Yang ni, satu kelemahan lagi. Buat, nak cerita, nak buat apa, dah cerita, dah beritahu tu kampung dah. Implementation plan dah beritahu. Implementation plan ni, dalam tu, dia akan ada plan. Dia akan ada apa yang nak buat step by step. Siapa yang nak buat step. Kemudian, bila dia nak buat benda tu. Yang tu very clear dalam implementation plan. So follow up ni dia nak tengok benda tu efektif tak efektif. Okay, kamu buka, ini adalah format report dia. Dan format report yang lain tu untuk A3 tu kita boleh dapatkan daripada sumber-sumber daripada Google semualah. Tapi yang saya nak simpulkan yang saya buat kat sini sebab kalau saya copy and paste saja dia dah banyak variant, tapi apa yang elemen yang paling penting dalam A3 report, benda ni cuba kamu bayangkan 7 kotak ni ada dalam satu keping A3 size yang kamu boleh nampak depan kamu. Tak payah nak selak 10 helai, 10 keping, 10 helai, tak payah. Alright. Okay. Yang ni saya bagi contoh. Yang kita akan pergi daripada background sampai ke follow up. Kotak demi kotak, apa yang kena isi kat dalam tu. Contoh background. Yang color biru tu adalah orang pakai apa yang kita kena isi dalam kotak tu. Yang belah kanan tu, saya bagi contoh yang paling senang. Kalau saya bagi contoh yang teknikal, nanti kita akan ada masalah untuk faham sebab walaupun kamu semua pernah bekerja, kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Kalau saya cerita daripada segi teknikal otomotif, nanti jadi satu hal pula untuk kita nak cuba fahamkan apa benda yang saya maksudkan dengan term-term yang tertentu. So kalau tengok yang belah kanan tu, kotak yang colour kuning tu saya bagi contoh yang paling senang. Alright, background. Background tu sebenarnya kita kena yakinkan kepada orang yang nak baca report tu, apa isu sebenarnya. Kenapa isu ni penting untuk kita selesai sekarang. Kita kena background tu kena betul. Kemudian kita kena letak situ apa faedah ketara. Contoh, saya letak kat situ, okay, saya obes. Jalan sikit pun dah penat. Kawan-kawan umur sebaya saya yang ada pun umur 30-an semua dah meninggal sebab kena serangan jantung. Dah lah saya tak kahwin lagi. Faham tak? Itu dia nak cerita apa isu dia. So sekarang ni contoh isu kat Kelang pula, sekarang mesin ni rosak. Kenapa benda ni perlu diselesaikan sekarang? Sekarang bos, kita mesin ni rosak, kita boleh jalan lagi. Tapi kalau kita berterusan jalan tanpa kita repair mesin ni, lepas ni produk yang keluar, semua produk-produk tu akan tak dapat quality target. Semua produk-produk tu kena reject tu semua kita kena buang dalam longkang. Contoh. So dia kena faham apa masalah tu. So background masalah tu kena clear. Tapi antara kesalahan-kesalahan yang selalu orang buat dalam background ni, dia dah bagi solution dah siap-siap. Jadi sebab itu bos, kita kena tingkatkan kualiti. Atas background tak payah cerita apa-apa pasal kesimpulan nak buat apa lagi. Dia nak cerita. And then kotak yang seterusnya adalah current condition. Okay, untuk isi current condition tu, apa yang kita tahu setakat ni? Apa data yang ada kat tangan kita? Bila kita pergi finding, kita pergi gambar, apa yang kita boleh nampak kat mesin yang problem tu? Ada data tak? Satu hari rosak berapa kali? Satu bulan rosak berapa kali? Mesin apa yang selalu rosak? Part apa yang selalu rosak? Kenal pasti KPI parameter yang bermasalah. Yang ni penting. Contohnya dulu sejam dia boleh buat keluar 100. Bila dah rosak macam ni, sejam dia boleh buat keluar 50 je. Item-item tu. Dulu suhu untuk mesin ni, operasi dia dalam 20 Celsius saja. Tapi bila dia rosak dia panas. Dia bila daripada 20 dia jadi 30. Jadi dia normal. Kemudian kalau boleh kita maparkan dia dalam keadaan visual mapping lah.
So contoh yang saya nak buat contoh tadi pula, current condition tu kan. Sekarang saya obes, tadi saya cerita kat atas, berat badan saya 100 kilo. BMI dah 30. Tekanan darah pun dah borderline, 140 bagi 90. Data-data ni semua saya baru ukur pagi ni tadi sebelum makan. So saya risaulah, saya obes. Contoh Kemudian baru kita set target. Target tu of course SMART. Specific, measurable, achievable, realistic dengan time based. So SMART. Jangan janji bulan dan bintang. Ini saya contoh Jangan kita kena realistik. Contoh orang nak bagi kurus, minumlah bancuhan ubat ni. Dalam sekarang 100 kilo minum seminggu jadi 50 Itu sangat tak realistik dan sangat berbahaya. Itu adalah contoh. Kemudian target goal kita ni mesti jelas dengan background problem tadi Alright. Jadi contoh yang saya bawa kat sini, okey, saya target sekarang nak capai tadi tu 30 BMI, saya nak jadi 26. Jadi untuk jalan sampai ke BMI 26 tu, berat badan ideal saya kena dapat 80 kilo. Tekanan darah saya target berkurang dalam 120 per 80 dan saya kena berubah dalam masa 3 bulan. So kat sini dia spesifik, dia measurable, dia achievable, takkan nak suruh jadi berat badan sampai 10 kilo, tak logik kan. Lepas tu dia realistik. Realistik tu maksudnya okey, realistik lah, 3 bulan tu realistik lah. Jangan dalam masa 3 hari, itu bunuh diri. Kemudian time base, dalam masa 3 bulan. Semua tu elemen-elemen setting target yang betul. Dan bila kita present target tu, target ni mesti dipersetujui oleh bos kita. Kadang-kadang bila kita present tu dia kata, takkan 3 bulan. 2 bulan boleh, 2 bulan. Kurus cepat sikit lah. Itu bergantung kepada dia punya komen nanti Kemudian baru kita tiba kat satu tempat yang penting. Yang ni selalu orang buat salah. Sebab apa? Sebab bila ada masalah, dia kumpul ramai-ramai, dia buat tunaikan, dia buat 5Y, dia buat siasatan, dia dah rasa dia selesai masalah. Itu salah. Kalau tengok kat sini, RCA, root cause analysis, hanyalah sebahagian daripada A3 reporting. Tapi bahagian yang penting So, tool mesti betul. Dia banyak. Kita ada QC7 tool, kita ada new QC8 tool, kita ada macam-macam kaedah root cause analysis yang sekarang diperkenalkan. So pastikan pakai root cause analysis yang betul mengikut masing-masing punya background industri. Kemudian jangan buat seorang-seorang atas meja. Ada setengah-setengah tu disebabkan bos nak tengok report esok, dia ambil dia guna seorang-seorang So Cik Wan nanti saya cadangkan untuk untuk bila dia orang nak buat nanti, saya cadangkan dia orang buat tu dalam bentuk brainstorming. Tapi reporting tu mungkin different lah kan. Tapi nak selesaikan masalah tu mesti dalam kaedah brainstorming. Kita kena libatkan semua orang pastikan terjemahan data yang betul. Step ni sangat kritikal sebab lepas ni kita nak tahu apa kita nak buat apa. Contoh, saya relate balik kepada contoh yang saya bagi tahu pasal saya yang obes tadi tu. Sebab apa saya selalu gemuk? Sebab apa saya obes? Sebab apa BMI tinggi? Sebab bila saya tengok balik analisis saya tu, sebab aku selalu makan lewat malam. Tiap-tiap hari makan KFC, tiap-tiap hari makan burger McDonald. Lepas tu, tak pernah bersenam langsung. Buat kerja pun, daripada atas baring atas katil lah, tak duduk atas meja pun. Malas ya, pasal tak gemuk. Itu adalah satu contoh, RCA kita dapat tahu kenapa kita ni ada masalah tu. Itu RCA tu nak kena ada So dalam yang seterusnya, countermeasure. Countermeasure ni, sabar dulu kawan-kawan. Bukan terus buat dah. Ini kita nak propose. Bila kita nak propose, kamu try bayangkan kamu ambil A3 report ni, kamu nak cerita dengan bos kamu. Kamu nak cerita dengan klien kamu. Kamu nak cerita dengan kamu punya orang yang nak tolong selesaikan masalah kamu. So kita tajuk dia proposal countermeasure. Mungkin lebih daripada satu. Kemudian kamu kata untuk masalah tu, boleh, saya boleh diet. Saya boleh start bersenam. Saya boleh ambil apps untuk rekod saya punya berat badan dengan tekanan darah. Kemudian mungkin saya boleh ambil coach kat gym. Sebab saya ni kalau masuk gym seorang-seorang, kalau siapa tak layan saya malas, saya balik Contoh. Itu adalah apa yang dia nak propose. So untuk implementation plan, apa yang dia propose tadi itu dia kena lagi detail. Contoh kalau dia cakap diet, diet tu contohnya dia kena low carb diet. Mula daripada minggu depan selama 3 bulan. Kemudian detail lagi.
nak kena bersenam. Saya nak kena lari 3 kali seminggu. Sekali lari 3 kilometer setiap kali. Kemudian dia kata ambil coach dekat gym. Mula pada minggu depan. Sebulan bayar 100. Lepas tu kalau coach kata ikut jadual tu 3 bulan, saya kena follow 3 bulan tu komitmen saya. And then saya kena rekodkan berat badan, ambil tekanan darah seminggu sekali kita rekod. Itu adalah implementation plan. Dalam kes yang saya bagi contoh kesihatan ni, tukang buat ni kita lah. Cuma kalau kat Kelang, siapa nak repair? Siapa nak order spare part? Bila spare part nak sampai? Siapa yang nak install spare part baru? Siapa yang nak buat trial? Siapa yang nak check? Semua tu siapa nak buat apa bila? Yang tu semua kena ada dalam implementation plan. Last sekali, kotak yang terakhir, follow up. Kita kena lengkapkan kita punya kitaran plan, do, check, action kita. Yang ni yang paling last sekali ya. So KPI tu mesti jelas. Bila sampai kat hujung tu kita tengok tadi ya, kita punya KPI kita kan ada 3 tadi. Tengok, kita ada berat badan 100 kilo, BMI 30, tekanan darah 140/90. So bila habis 3 bulan tu, dapat tak? Berjaya ke? Gagal ke? Kita kena review. Masalah yang kebanyakan Kelang yang saya tengok kat sini, cabaran dia, bila dia dah habis present kat atas tu, dia dah berhenti lah. Dia tak follow up dah. Dia kata tak apa lah. Bos pun dah tengok aku present, bos pun sibuk. Jadi dia tak tanya, tak payah follow up. Tak payah, dia tak tanya, tak jawab lah. Apa kita nak jawab kan? So itu satu mindset yang sangat bahaya dan salah. Sebab tanpa kita follow up, kita tak boleh lengkapkan kita punya kitaran PDCA. So kita kena review, dapat tak seperti mana yang kita target, gagal, kat mana salah. Kita kena pasti apa yang kena tambah. Contohnya, tak boleh ni dapat benda ni dalam masa 3 bulan. Kalau ikut berat badan aku ni, mungkin kena extend lagi benda ni lagi 2 bulan. Dia jadi 3+2. Kemudian kita tengok balik. Kita tengok benda-benda tu kena ada. Kalau berjaya, jangan belah gitu aja. Dia kena maintainkan prestasi tapi mesti maintain ukur berat badan dengan tekanan darah seminggu sekali. Dia kena consistently buat untuk pastikan benda tu okey. Kadang-kadang dia buat, dia dapat tapi dia tak istiqamah. Dia tak monitor balik. Habis juga benda tu. Alright? So, ini adalah step-step dan contoh yang saya bagi yang paling senang, yang asal semua orang boleh relate. Tapi dalam keadaan sekarang, apa jurnal masalah kita? Mesin rosak, barang tak cukup. Semua benda-benda tu kamu kena letakkan dalam 7 kotak yang tu. Alright. Kemudian, ini adalah contoh lah. Contoh-contoh kalau kamu tengok dalam internet, kamu tengok dalam buku-buku, sekeping benda ni, A3 report, dalam tu ada semua benda tu. Kalau kamu dapat tengok kita ada semua benda dia letak kat situ dan dia present. So, nota di Toyota, kebanyakan A3 report dia buat pakai tangannya, handwritten. Dia tak fokus kepada estetik. Dia memang kata apa, dia memang lagi comot, kadang-kadang setengah bos tu lagi suka. Ada tulis pakai tangannya, dia buat on the spot. Dia buat kat tepi-tepi line tu dia ada letak kertas-kertas kosong, yang format-format kosong. Ada masalahnya dia orang ambil, dia orang duduk ramai-ramai, dia buat brainstorming, dia terus buat. Kemudian petang tu bila dia ada meeting follow up, dia akan present dengan manajemen dia. Bos, tadi kita ada masalah ni, line stop sebab benda ni, jadi ini masalah dia. Dia terus buat. So, itu satu benda yang melatih. Kalau kamu tengok pengalaman saya kerja dengan kawan-kawan saya dekat Pro 2, benda-benda ni tak payah engineer lain buat. Operator pun kadang-kadang dan team leader pun kadang-kadang dia orang dah sampai upaya untuk dia orang fikir dan buat benda tu. So, itu dah sampai tahap tu. Itu yang kita nak sebenarnya, learning organisation. Last sekali, ni kamu bayangkan lah. Yang ni saya tunjuk kat sini yang kita present. So kalau tengok Ahmad A ni dia presentasi masalah menggunakan A3 report. Tu contoh A3 report dekat tepi line dia. So manajemen yang tengok dia tu, sekarang saya faham sebenarnya apa yang perlu saya buat sebagai bos untuk support kamu. Rupanya kamu minta duit tambahan untuk beli spare part tu contoh. Ataupun orang projek yang dengar masalah tu macam Cik Fairuz kita, lepas ni aku dah ambil nota. Lepas ni kalau aku nak design line lepas ni, aku kena lebih berhati-hati. Aku tak boleh biar benda ni jadi tiba-tiba. Dia mesti ada pokoyoke dia. Dia mesti ada built-in dia punya design dia untuk pastikan masalah yang tak jadi dah. Kemudian orang lain yang dengar tu dia faham. Daripada hujung
sampai daripada hujung sampai ke pangkal tu dia faham. Dia senang tengok. Dia tengok satu tempat tu, dia tengok satu kertas tu dia dah nampak semua dah. Dia tak payah tanya orang lain. Dia tak payah confuse. Semua ada. So presentation tu selalunya saya tulis kat bawah tu disarankan presentation dibuat di kawasan gambar dekat dengan kawasan masalah yang terjadi supaya ada setengah-setengah masalah macam bos-bos lama saya tu Jepun tu. Bila dia tengok kita present, lepas tu dia terus lari dia pergi check dekat line tu. So berhati-hatilah apa benda yang kita janji dalam presentation kita sebab dia akan confirmkan kat situ, dia akan nilai kat situ. Kemudian dia akan komen kat kita. Saya rasa tak cukup ni buat 3 benda ni, kamu kena tambah lagi 2 benda. Tak apa, biar. Bukannya kita buat A3 report sekali tu je. Tak, dia akan berkembang. Makin lama kita buat benda ni, makin kita akan faham. Okay, last sekali ya. Saya rasa dah dekat 45 minit ni. Kesimpulan Okay ya. A3 report kalau kamu buka dalam YouTube siapa benda nak buat. Dia akan ajar step by step nak isi. Itu semua orang. Yang paling penting saya nak masukkan dalam perkongsian hari ini adalah kamu mesti ada mindset yang betul untuk hadapi masalah yang ada dekat production line. Jangan lari, jangan goyang, jujur. Kamu pastikan benda-benda yang betul masalah tu hadaplah masalah. Tak ke mana kalau kita lari pada masalah. Kemudian daripada segi komunikasi, A3 report ni sangat membantu pihak lain untuk faham masalah kita. Kadang-kadang orang nak bantu kita, dia tak boleh nak bantu sebab dia tak faham apa benda yang nak buat. Kau nak duit ke? Kau nak masa lebih ke? Kau nak aku cakap dengan maintenance suruh cepat sikit ke? Dia tak faham. So A3 report ni, itulah yang antara kegunaan dia. Kemudian untuk kamu ikut assignment yang Cik Wan nak bagi kat kamu tu, cara guna A3 report mesti betul. Kamu akan lebih faham kalau kamu buat sendiri. So cuba ambil masalah dekat line, masalah kat universiti, masalah kat rumah, banyak masalah yang kamu boleh simulate untuk buat dalam A3 report. Dan kemudian yang paling penting saja kamu kena istiqamah. Kalau tak capai target bila kamu follow up, jangan give up. Kamu kena review semula. Kamu kena tengok, benda pertama kalau saya tak dapat target, benda pertama saya akan tengok balik adalah saya punya root cause analysis. Ada tak benda yang saya tertinggal kat situ? Ada tak benda yang nampak macam tak penting tapi rupa-rupanya dia penting gila? Kemudian saya akan buat balik plan tindakan, saya akan present. So, kalau kamu rasa buat sekali selesai masalah, dia tak akan terjadi. Masalah lain pula akan datang. Masalah yang lebih besar akan datang, masalah lebih kecil akan datang. So hidup kita ni adalah penyelesaian masalah. Cuma kita ni akan jadi lebih bijak, lebih baik dan lebih kreatif nak selesaikan masalah. Itu boleh saya cakap sebagai jaminan untuk orang-orang yang dah buat benda ni semua. So Cik Wan, saya rasa setakat itu saja perkongsian saya kalau ikut slide. So saya bagi ruang untuk sebarang komen, sebarang pertanyaan, sebarang perkongsian mungkin daripada yang lain lah untuk ni. So saya stop dulu untuk Q&A. So kalau ada apa-apa boleh tanya saya lah. Okay, terima kasih Encik Fazrani atas perkongsian pagi ni. Lebih kurang plus minus cukup sejam lah lebih kurang. Lebih kurang pukul 10. Ni pun dalam 11-2 minit. So, target 3 jam je lah. Alhamdulillah lah, boleh apa-apa dalam sejam juga lah. Okay, cuma saya buka untuk sesi pertanyaan daripada rakan-rakan peserta ataupun yang join pagi ni. Sekiranya ada apa-apa yang benda nak tanya lah, nak clear, nak clarify apa-apa yang nak tahu dari segi proses ke, dari segi nak detailkan lagi dekat bahagian mana-mana ke. So boleh lah saya buka soalan. Lepas ni Wan, saya nak minta Cik Wan pilih 3 orang untuk bagi summary apa yang dia orang belajar sebenarnya ni dalam summary 1 minit, summary 2 minit kan. Maksudnya semua dia bagi summary daripada banyak-banyak ni, pilih 2 orang ke 3 orang secara random untuk bagikan summary sebab kita tengok dia faham tak faham. Kalau dia tak faham ni masalah dia, itulah dia tak faham. Kalau tak ada soalan kan. Betul juga tu.
Saya pilih siapa ada yang betul lah untuk kita bagi dalam 1 minit summary ya. Apa yang kamu dapat benda ni? Sebab kalau dia sebenarnya kawan-kawan adik-adik, kalau kita dah lalui satu benda tu, kita baca buku, kita dengar orang cakap, kita tengok movie, tapi kita tak boleh keluarkan summary daripada ayat kita sendiri apa yang kita faham. Yang tu satu kerugian besar bagi saya. Saya mula sedar benda tu umur 40-an tau. So saya rasa kamu, adik-adik semua patut mula benda tu lagi awal. So itu yang saya nak dengar daripada kamu, komen. Cik Wan minta 3 orang tu, suruh dia orang summary kan apa benda yang dia orang belajar. Okay, so sebelum saya pilih ni ada apa-apa soalan? Saya soalan dulu. Kalau tak ada, saya pilih 3 orang untuk bagi summary ya. Okay, so yang pertama, ada satu bilik 2 orang Muhammad Adli ni duduk satu bilik 2 orang Okey, seorang Muhammad Adli Sekali lagi bagi summary tengok. Muhammad Adli seorang. Daniel angkat tangan Daniel angkat tangan. Daniel angkat tangan. Okey, Daniel start. Kau nak tanya apa soalan? Tak ada yang betul, tak ada yang salah tau. Tanya aja. Jangan takut. Okey, Daniel. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar Waalaikumsalam, Daniel dengar. Okey. Saya nak tanya berkenaan dengan analisis tu. Kan setiap masalah yang kita identify mesti akan datang dengan solution kan. So dalam masa analisis tu dia based on tak kisahlah berapa lama kita nak untuk progress tu, untuk selesaikan satu masalah tu, tak kisahlah berapa lama sir. Contohnya macam dalam 6 bulan ke atau maybe boleh sampai setahun pun tak kisah. Alright. Okay, soalan yang best Daniel So sebenarnya masalah, okay, kita cakap pasal production line. So benda yang paling kritikal Daniel dalam production line ni adalah macam saya cakap awal-awal tadi tu, target Okay. Jadi target tu dia akan bagi pemberat kepada seserius mana masalah tu. Okay, contoh kalau satu masalah misi yang saya cakap tadi tu tak disettlekan dalam 6 bulan, so takkanlah selama kita 6 bulan tu kita akan menghadapi target kita 50% je sepanjang perjalanan. Jadi selalunya untuk kes-kes tu dia akan jadi kes-kes priority untuk management tekan kita staff-staff ni untuk tekan daripada segi yang tak baiklah, kita bagi tekan, support untuk settlekan masalah yang secepat mungkin. Jadi masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang berkaitan dengan speed line ataupun quality yang boleh mendatangkan kesan-kesan safety yang mengakibatkan barang-barang semua ditarik daripada pasaran. So benda-benda ni selalunya dia nak cepat. So Daniel, untuk nak bagi cepat, trik dia satu je. Jangan buat seorang. So selalunya, masa kami buat, masalah yang besar, selalunya dia tak akan ambil masa lebih. Sebab RCA tu ni kena faham RCA tu kita nak kenal pasti punca masalah. Kemudian bila kita nak settlekan masalah tu, baru ada kat kotak yang lagi satu, yang ada 2 kotak tadi tu, yang kita nak propose countermeasure dan kemudian kita nak implementation plan. RCA tu kita nak duduk sama ramai dengan kawan-kawan tu, kena ada technician, kena ada maintenance, kadang-kadang bos pun masuk sekali tau. Kita kerah kepala, kita nak tengok apa masalah dia sebenarnya ni, apa benda yang kita tinggal So masalah-masalah yang saya nak kaitkan soalan Daniel tu, kalau sekiranya masalah tu serius, selalunya dia akan ambil masa yang kita akan ada pressure sikit untuk dapatkan penyelesaian dia. Tapi trik dia,
Jadi jangan buat seorang lah. So bila kita buat ramai-ramai, baru kita akan dapat tu panggil brainstorming tu sangat penting. Okay Daniel. So dia bergantung pada jenis industri, bergantung. Tapi selalunya macam otomotif ni memang cepat lah. Dia ada plan A, dia ada plan B. Okay, tak boleh ni plan A. Plan A tu mesin ni, macam soalan tadi tu, mesin ni dah 50% kapasitinya, tapi nak tunggu spare part daripada England. Kena ambil masa 6 bulan, lama kan. So pada masa sama satu tim lagi tu dia dah fikir siap-siap dah macam mana nak masukkan mesin baru yang ganti ataupun benda tu boleh dibuat kaedah yang lain untuk dapatkan target yang sama. So dia berjalan serentak Daniel. Tapi kalau cerita pasal A3 report sahaja, yang tu lah yang saya kata yang RCA tu tadi, saya cakap tadi. Okay Daniel Okay, faham. Terima kasih. Soalan yang baik. Okay, lagi? Ada lagi soalan? Okay, so kalau ikutkan sebelum sekiranya ada lagi soalan, so saya minta 3 orang ni prepare dulu lah. Muhammad Adli, Naufal dan juga Amin. So 3 orang ni minta prepare lebih kurang summary dalam seminit ataupun 2 minit berkenaan dengan kita punya talk pagi ni. Sementara nak tunggu 3 orang ni prepare dia punya summary, saya bagi summary pun seminit, nama pun summary je kan. Summary. Ada lagi soalan? Dia kalau tanya soalan dia tak kena buat summary. Ada lagi tak soalan? Wan nanti dia orang nak buat assignment dia orang ni, dia orang nak pilih masalah macam mana Wan real problem ke? Dia nak tolong WHO selesaikan masalah COVID ke macam mana? So kalau ikutkan dekat sini ni sebab ada yang dah balik rumah, ada yang ada lagi dekat kampus. So expectation kita kat sini ni macam dengan masalah yang ada di sekeliling kan. So sebenarnya macam dengan balik rumah ni semua duduk PKP, peti ais tercabut dekat pintu tetap tombol pintu tercabut dah. So kita buat countermeasure berkaitan dengan isu tu lah. So isu yang ada di sekeliling kan. Contoh ni, contohnya siapa Arsenal tak dapat masuk FA kan, kalah contoh lah kan. Tu tapi saya tak beritahu lah saya sokong apa kan. Contoh lah kan. Okay. Kalau tak ada kita start dengan Adli dulu. So ada apa nak bagi pendapat ataupun input yang apa yang dipelajari untuk sesi pagi ni? Adli. Hello. 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 Boleh dengar Adli? Okey. Bagi pendapat saya lah, apa yang saya boleh simpulkan dari talk pagi ni berkenaan dengan active report ni. Satu, firstnya kita kena identify, kena pasti kita punya masalah tu secara detail lah. Kita punya punca dia. Apa yang menyebabkan suatu proses production tu berhenti. Dan kita kena pasti kalau current condition kita tengok di sekeliling kita tu apa yang menyebabkan perkara tu berlaku. Dan kita setkan satu target yang jelas untuk selesaikan masalah tu. Dan pada bahagian RCA bagi saya banyak kaedah yang kita boleh pakai macam QC ataupun hierarki macam yang telah kami pelajari waktu zaman diploma pun dah kena belajar lah. Lepas tu bagi saya dalam RCA ni kita kena detailkan kita punya proses ya. Bagi saya kalau kaedah brainstorming lebih baik lah daripada secara individu lah. Pasal kita kan boleh terima pendapat, kadang kita tak boleh. Kita tak tahu kawan ni tahu lebih. Macam tu lah. Lepas tu bagi saya Okay, ada lagi? Lepas kita dah checkkan, kita buat root analysis apa semua, kita
tengok keberkesanan dia dan kita buat follow up lah. Itu lah bagi saya. Okay, satu summary hujung ke pangkal yang baik lah daripada Adli. Terima kasih. Okey, yang seterusnya Naufal. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Boleh. Assalamualaikum. Boleh. So actually A3 report ni dia just nak inform pihak yang berkaitan untuk betulkan masalah lah, dan just nak inform sesuatu problem in syarikat macam gitu je kan? A3, I guess. Dia Naufal nak tanya soalan ke statement tu? Soalan tak? So soalan yang saya cakap tadi tu, dia adalah cara yang teratur untuk kita selesaikan masalah. Sebab bila kita sampai kat satu company yang tiada budaya penyelesaian masalah yang betul, semua orang akan selalu orang cakap macam ni lah, apa-apa masalah pergi jumpa Wan lah, dia dah kerja sini lama lah, tahu tak? Ataupun masalah ni jadi saya tak kisah, jadi masalah ni kami dah cuba buat 10 tahun lepas macam tu lah. So itu adalah attitude yang salah dalam satu company. Jadi A3 report ni dia mendisiplinkan kita untuk guna approach yang betul untuk selesaikan masalah. Approach yang teratur, approach yang terbukti, approach yang orang kata yang kita ni kena follow. So kalau kita ikut tu sedikit sebanyak, orang apa-apa masalah tu kita ada confident level untuk selesaikan. Contohnya Naufal dah masuk kerja kan. Contohnya dalam kepala Naufal tu dah ada dah A3 report punya cara thinking. Kalau Naufal kerja kat situ tak sampai sebulan pun, kalau Naufal jumpa masalah pun, Naufal dalam otak Naufal dah ada kaedah nak selesaikan dia, walaupun kita tak faham benda tu nak kerja macam mana. Tapi cara apa nak tengok dulu, apa yang dia nak cari, apa yang dia nak buat, semua dah ada dalam otak Naufal lah. Berbanding kalau macam kita kerja kan, nak jadi masalah buat macam mana, aku pun baru lagi ni kan, tak tahu. So maksudnya untuk menjawab soalan Naufal tu, dia adalah satu tool yang nak enhancekan kita ni untuk approach yang betul untuk selesaikan masalah. So dia sesuai nak pakai kat mana saja pun, hatta kita ni baru masuk kerja tak sampai sebulan pun kita dah boleh pakai. Tanpa kita tahu jilid. Kalau setengah tu kan, kita baru start kerja kan, kita macam kata macam aku kerja sebulan tahu apa kan, teknikal pun aku tak tahu. Tapi Naufal yang buat kerja tu hari-hari, kalau Naufal jumpa masalah tu, walaupun dah baru kerja sebulan, Naufal dah ada kaedah khas untuk bantu Naufal untuk selesaikan masalah tu, ataupun untuk Naufal summarykan masalah tu untuk Naufal cerita balik dekat bos Naufal yang kat situ kan. Contohnya, bos saya baru kerja sebulan, tapi 2-3 kali saya jumpa masalah ni. So bila Naufal cerita kat dia masalah yang Naufal hadapi, apa yang Naufal dah buat, menggunakan kaedah A3 thinking way, problem solving ni, insyaAllah dia akan lagi senang lah nanti nak dia pun dah tahu apa yang dia nak settlekan. Jangan pergi apa bos saya macam tak boleh belah, macam saya tak hati lah, saya pun dah lah baru kan, jadi macam saya tak boleh belah, bos suruh belah, takut tu lah kan. So itu dalam kepentingan lagi satu yang untuk menjawab soalan Naufal lah. Alright. Okay Naufal, thanks. Okay, terima kasih. Oh, ingatkan nak bagi komen punya dia tanya soalan pula. So dia tanya soalan lah. Okay, lagi? Sekali Amin. Hello, Assalamualaikum. Boleh kita dengar tak? Boleh Amin. Saya tak ada sebelah, semua saya nak tanya pendapat lah. Okay. Contoh, Toyota menggunakan kaedah Gemba. Macam mana syarikat lain, contoh BMW, Mazda dalam sistem untuk menyelesaikan masalah? Alright, okay. Amin ni tengok pada muka ni nampak macam Khalid Jamlu sikit. Tapi alright, menjawab soalan menjawab soalan Amin lah. Otomotif company ni dia kebanyakan, macam saya punya pengalaman kerja, mula-mula saya kerja kat Pro 2 tu orang kata majority shareholder dia adalah Daihatsu yang dipunyai oleh Toyota. So semua benda yang berkaitan dengan approach,
kaedah penyelesaian masalah of course lah dipengaruhi heavy dengan kaedah yang Toyota buat. Okay. Bila saya kerja dekat syarikat otomotif yang lain, supplier, apabila saya kena buat untuk Honda, apabila saya kena buat untuk Proton, apabila saya kena buat untuk Mazda, tiga benda yang berbeza ni, kita dapat katakan kaedah penyelesaian masalah dia memang sama. Memang kebanyakan dia orang buat akan pakai A3 report. Ada setengah-setengah manajemen dia suka tengok masalah tu bila dia nak cerita. Kalau dulu-dulu kalau yang kita syarikat-syarikat yang tertentu, dia akan habiskan masa yang sangat panjang dalam meeting room. Contohnya macam Amin kerja Amin kerja, mesin Amin rosak, terbakar. Okay, jadi saya sebagai manajemen saya nak tahu sebab bila nak repair mesin yang Amin cakap tu RM500,000 nak repair Amin punya mesin tu. So saya nak Amin present kat saya. Ada setengah-setengah company, saya akan minta Amin, minggu depan aku nak tengok presentation, kau buatlah slide apa. Amin pun tak tidur malam lah buat slide 20-30 slide daripada 2-3 pagi. Lepas tu present dengan saya sekali tak jadi. Present yang kali kedua saya suruh ubah. Present yang kali ketiga saya suruh ubah. Present yang kali keempat saya suruh ubah. Lama-lama Amin pun fed up. Okay, so berbanding dengan kaedah A3 report, yang mana kaedah A3 report tu menuntut saya sebagai manajemen untuk pergi kat tempat terjadinya masalah yang Amin dah duduk dekat sebelah tu. Amin akan cerita masalah tu. So apabila saya komen, apabila saya nak bagi komen, dia kata betul tak betul, saya sentiasa boleh tengok benda tu. Dan saya akan lebih jelas, selalunya keputusan yang manajemen akan bagi akan lebih cepat. So nak bagi kesimpulan, tak kisah BMW ke, kilang lain ke, semua benda tu dia akan follow. Okay, saya beritahu, cuba nanti kamu Google Satu untuk otomotif standard dia TPS lah, Toyota Production System. Tapi kilang-kilang lain, contohnya macam BMW, kilang-kilang yang ada nama, yang ada jenama kuat, takkan dia orang nak kata dia orang pakai Toyota punya sistem. Tapi Toyota punya sistem tu telah diolah secara global, dia adalah intipati kepada Lean Manufacturing System, LEAN. Tengok dalam cuba Google Lean, LEAN Manufacturing System. So Lean Manufacturing System tu bagi saya adalah nama lain bagi TPS lah. Elemen-elemen yang ada kat situ je, negara-negara lain, company-company lain, kilang kereta yang lain tu, kalau dia tak refer TPS dia akan pakai Lean Manufacturing System. Lean Manufacturing System tu sebahagian besar yang ada dalam Toyota punya prinsipal akan ada kat Lean Manufacturing System tu. Salah satunya termasuk A3 report tu untuk Amin tu. Jadi menjawab soalan Amin tu, memang dia orang pakai lah tapi dalam nama yang berlainan dan mungkin ada sikit adjustment pada dia punya format. Okay Amin. Nanti try minta kerja kat kilang BMW dekat Kulim. Dekat Kulim saja. Saya dulu kerja di Mazda Kulim. Mana? Mazda dekat Innova. Padang Meha. So salah satu supplier hantar ke situ adalah PFJV Kedah lah. Kan. Situ sama ya otomotif. Okey. Sebab kat situ ada 3. Satunya BMW, Mazda dengan Hyundai. Jadi department Mazda bawa body shop. Sama tu body shop tu kan kena tanya ni apa? Cik Wan tu dia body shop sama saya dulu body shop. Di sebelah Dia kalau masalah yang Apa dia? dah yang selalu jadi masalah tentang spot welding lah. Ada yang cepat tak kenal, ada yang lari. Dia tak kena lari tu okey, yang teruknya kalau dia detach. Yang tu Cik Wan terror lah, setengah masalah tu tak tidur malam. Good to know. Okay, thank you Amin. Okey, terima kasih kepada tiga-tiga bagi maklumat, bagi feedback lah. So ada tak lagi sebelum kita tamat sesi ni dah 11.30 dah ni. Kau ada siapa-siapa lagi ke yang tiba-tiba teringat nak tanya soalan ke? Ataupun kok lah ada daripada kawan-kawan daripada apa tu Azmi ke? Komen kawan-kawan seperjuangan. Ada yang nak tambah lagi ke?
Wah, terbaik lah. Pakcik Yam ni presentation. Good. Dapat refresh balik 20 years ago punya pengalaman. So actually dulu saya nak beritahu lah, saya dulu dekat Perudo 11 tahun lah. And then 7 tahun di body shop, then after that go to quality assurance division lah. Because dalam pengalaman lah, saya cerita balik pengalaman lah kenapa saya pergi ke QA division. Because dalam manufacturing kita ada macam-macam problem dapat pasal kita ada body shop, kita ada press shop, kita ada paint shop, kita ada assembly shop. Yang paling parah kita di dalam body shop. Process flow dia. Kita pergi ke paint shop kita ada masalah, kita pergi ke assembly shop kita ada masalah, after market pun kadang-kadang kita ada masalah. Tapi sebenarnya after you masuk quality division ni, kita more pada fokus pada after market, after sale punya problem. Actually body shop tak ada problem pun sebenarnya. Betul. Two realities. So that's why of course lah, satu benda quality, of course SQCDM, safety cost quality safety quality cost delivery method tu kita memang kalau kita jaga control as macam Cik Yan beritahu tadi, it's good thing you boleh control from end to end actually. Sebenarnya problem ni mana-mana ada problem, bukan 100% kita boleh solve jadi. Betul. Kita ada tool untuk tolong kita untuk solve the problem. Itu je sebenarnya, itu lumrah. Dan kat luar pun kalau kita natural pergi mana-mana pun keliling kita, surrounding kita ada masalah. Macam kita naik motor kan, student suka naik motor. Tayar pancit, kenapa tayar pancit? And then kat situ datang benda yang kata abnormality happen kan. So how you not solve the problem? Benda tu actually Toyota product system bukan nak kata apalah. This one is actually macam mana how to Toyota boleh nak buat duit actually. Toyota tak ada banyak kilang tapi dia ada cash flow yang banyak. Because of this Toyota product system yang dia amalkan actually. Mudah muri thinking away kan. Thinking away, minded tu penting, mindset macam yang betul, mindset tu penting. Itu dah one. Tu datang daripada kita actually sebenarnya. Betul. Itulah itu benda actually Toyota ni Japanese thinking is actually back to nature lah sebenarnya. Tu je. And then kita nak sekali kita istiqomah lah. Tak semestinya kita boleh dapat 100% perfect. Benda tu recurrence and then how to nak back countermeasure yang sebetulnya. Itu that's why progress countermeasure tu penting. 70%, 80%, 90%, 100%. Itu dah macam Cik yang cakap tadi 6 bulan. Kalau saya doesn't matter, satu tahun pun doesn't matter. Tapi kita ada progress monitoring, PDCA tu ada. Good thinking lah. Nak tanya Cik Yan dekat Petronas tu kan dia using Six Sigma ke ataupun dia banyak TPS? Kalau dekat macam apa yang kami buat sekarang ni, kami pakai Six Sigma lah. So dalam Six Sigma untuk pengetahuan yang apa yang mention by Cik Azmi, Six Sigma yang A3 report ni dia dalam dia punya first step dalam Six Sigma ni kalau kita nak buat dia ada green belt, master black belt kan. Macam kami semua wajib ambil benda tu semua. So dia kalau dalam Six Sigma dia panggil DMAIC kan. Define, measure, analysis, improve and control. So sebenarnya dia lebih kurang sama aja dengan step-step yang PDCA yang dalam tu Azmi. Oh. Di Mac kaedah dia. Sama So juga actually, contohnya Sigma tu dia US company created based on the TPS actually sebenarnya. dia mestilah. Cuma Six Sigma tu dia punya tool dia kalau kaedah dia ada yang low hanging fruit, kita nak buat benda yang senang, ataupun kita nak tackle Six Sigma tu in terms of masa kita nak develop product. Masa kita ada develop produk tu Six Sigma dia rancak sikit sebab dia banyak guna statistical tool. Tu kita akan pakai Minitab ke apa-apa lah, SPSS ke apa semua kan. Maksudnya kita nak tackle benda tu untuk pengetahuan dia sebelum dia jadi kita dah boleh dapat benda tu dah. So development stage lah. Six Sigma because they depending to number 1.6 number isn't it? Yes. Dia masa development stage depending to number lah. That kind of graph lah. Yes. Cuma yang A3 report ni
Cuma kalau Six Sigma tu dalam satu company tu berapa orang je yang sampai tahap yang ada green belt, black belt semua kan. Tapi Yes. untuk A3 report ni siapa-siapa pun boleh buat. Dia gitulah dia punya bestnya A3 report ni. Yes. Pasal that one macam CPK from Six Sigma tu very aku kata depending to the number only kan. Benda tu yang jadi macam terlampau percaya pada number which is that one boleh apa? CPK lepas tu dia punya median dia punya ni kalau belajar statistik dia akan dapat lah benda-benda tu. Yes. Tapi kalau macam saya setuju dengan Cik Azmi cakap tadi tu, kalau sekiranya macam dia dalam satu organisasi dalam 1,000 orang yang buat Six Sigma tu mungkin 3 orang, 4 orang Cik Azmi Betul. Tapi A3 report ni lagi 997 orang tu pun boleh buat. Ya, betul, saya setuju tu Cik Yan. Memang anybody can do that. Memang easy lah. So thinking way, attitude kita kepada problem, macam saya cakap tadi lah yang di-enforcekan oleh Cik Azmi, thank you. Pandangan dan mindset kita tu mesti betul. Itu sangat penting. Kamu nak masuk dalam bidang pekerjaan yang lagi mencabar daripada kami. Itu saya sangat-sangat respect kamu semua sebenarnya. Kawan-kawan semua yang adik-adik semua, kamu akan masuk dimensi yang berbeza, cabaran yang berbeza, tapi dia menuntut mindset yang betul. So mindset tu penting lah sebenarnya. And so kena betulkan mindset tu. Okay. Alright, lagi? Ada apa komen lagi? Okay, ada apa lagi? So tepat dah 11.30. So saya pun rasa masa yang dah cukup dah kot untuk sesi pagi ni. So last kali saya ucapkan terima kasih kepada Cik Fazrani atas perkongsian pagi ni. So saya berharap kita dapat manfaat lah daripada sesi untuk pagi ni untuk membantu semua student, terutamanya untuk menyiapkan ataupun prepare satu projek yang mungkin Cik Haidi Zul dah slightly brief berkenaan dengan projek ni. So mungkin projek ni akan contribute dalam 20% dari kepada kamu punya markah. So saya harap buatlah betul-betul. Sekiranya ada apa-apa masalah ataupun ada persoalan ataupun ada yang nak bertanya lah, mungkin kamu boleh jumpa ataupun mesej ataupun email dengan saya, ataupun mungkin sekiranya saya ada persoalan yang mungkin nak tanya direct dengan Cik Fazrani. Saya sebenarnya pelik ni panggil Cik Fazrani ni sebab tak pernah pun, jarang sangat panggil Cik Fazrani ni. Kawan kadang dekat 10-20 tahun tak pernah panggil pun Cik Fazrani ni. Okay, so saya harap manfaatlah sesi untuk pagi ni. Okay, sebelum last call, saya rasa tak ada apa-apa dah. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Fazrani. Terima kasih betul partisipan semua. Terima kasih Cik Fazrani.